tell me that I'm never. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu soalan saya untuk Anda yang menonton video hari ini. Ini adalah berkaitan dengan kerajaan perpaduan, kerajaan gabungan hari ini, ataupun kerajaan PHBN. Menurut Anda, Anwar Ibrahim yang baru sahaja hampir 2 tahun menjadi Perdana Menteri, belum sampai 1 penggal menjadi Perdana Menteri, adakah terdapat kabar angin bahawa BN ataupun UMNO akan terus bersama dengan Anwar Ibrahim, bersama dengan PH, sehingga 1 penggal ini, ataupun mereka akan bergerak solo ataupun keluar daripada kerajaan sebelum 1 penggal ini berakhir? Ataupun satu lagi persoalan, adakah UMNO dan BN akan bergerak solo selepas PRU 16 ataupun pada PRU 16 nanti? Semua ini menjadi persoalan. Kerana ada yang kata UMNO dan BN tidak sesuai di dalam kerajaan bersama dengan PH. Ada yang kata UMNO dan BN perlu bersama-sama dengan PH untuk survive. Nah, saudara-saudara, ini banyak komen dan cadangan yang kita dengar. Menurut Tokmat pula, Matasan, bergerak solo atau tidak, tak adil menilai UMNO sekarang. Tidak adil bagi UMNO untuk membuat penilaian dan keputusan pada masa ini, sama ada mahu bergerak solo atau sebaliknya dalam menghadapi PRU akan datang, kata Timbalan Presiden Muhammad Hassan. Kenyataan itu hadir selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid membayangkan parti berteraskan Melayu itu mungkin tidak akan bergerak solo dalam PRU 16. Adakah di sini Zahid Hamidi memberikan bayangan bahawa beliau dan Anwar akan terus bekerja sama dan mungkin menimbulkan sedikit rasa kecewa ataupun tidak puas hati daripada Tokmat, lalu beliau mengeluarkan kenyataan bergerak solo atau tidak, tak adil menilai UMNO sekarang. Nah, itu yang menjadi persoalannya lah. Adakah sebenarnya Tokmat tak puas hati dengan kenyataan Zahid? Kerana Zahid mengeluarkan kenyataan bahawa parti itu membayangkan membayangkan parti berteraskan Melayu itu mungkin tidak akan bergerak solo dalam PRU ke-16. Nah, saudara-saudara, Tokmat berpendapat keputusan untuk bergerak solo atau kerjasama dengan parti lain hanya akan dibuat apabila tiba masanya menurut Tokmat. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan kenyataan Tokmat ini? Adakah sebenarnya Tokmat tak puas hati dengan Zahid? Ataupun mungkin ini salah satu tindakan Tokmat yang beliau nak tunjukkan kepada Zahid, yang beliau ini sepatutnya menjadi Presiden UMNO karena tak suka dengan keputusan Zahid ini. Nah, itu semua menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, rupanya ada yang belum move on daripada kekalahan pada PRK Dun Nenggiri baru-baru ini. Rupanya selepas ada persoalan, selepas selesainya pilihan raya kecil Dun Nenggiri, selepas ada persoalan, adakah PRK diulang semula? Adakah kemenangan bagi calon BN ataupun calon kerajaan perpaduan PRK Dun Nenggiri adalah tidak sah? Nah, akhirnya saudara-saudara, berkaitan dengan ini, satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 25 Ogos. PN kumpul bukti nak cabar keputusan PRK Nenggiri. PN Kelantan dilaporkan sedang giat mengumpulkan bukti sebelum menggunakannya bagi mencabar kemenangan BN di Nenggiri baru-baru ini. Antara isu yang dikesan, kata salah seorang pemimpin kanan parti terbabit, melibatkan sogokan dan ancaman terhadap para pengundi di Dun terletak di bawah kawasan Parlimen Gua Musang itu. Bagaimanapun, pengerusi Bersatu Kelantan, Kamarudin, mengakui
Usaha tersebut tidaklah mudah karena mereka perlu mendapatkan bukti yang mencukupi sebelum merujuknya ke mahkamah. Kalau lawyer, kita PN kata cukup bukti yang dikumpul. Kita akan memfilekannya yang dikumpul. Kita akan memfilekannya selepas ini, katanya seperti dipetik lidah rasmi PAS Harakadeli. Dalam PRK negeri yang dijalankan pada 17 Agustus lalu, BN bukan saja dapat merampas kerusi DUN tersebut daripada PN, malah memperoleh majoriti yang besar. Calon BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani mengalahkan bekas Ketua Pemuda PAS Gua Musang yang menyertai Bersatu Muhammad Rizwadi Ismail dengan majoriti 3.372. Saudara-saudara, sekiranya PN mempunyai objektif ataupun mempunyai niat nak membatalkan keputusan PRK DUN Nenggiri, membatalkan kemenangan calon BN tersebut. Kalau mereka mempunyai niat kerana memang benar-benar ada salah laku daripada calon BN, itu dipersilakan. Tapi kalau ini hanya kerana meroyan kerana kalah, bagi saya tak perlu teruskan. Kalau mereka memang kuat, mereka sepatutnya sudah menang pada PRK DUN Nenggiri. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini bagi saya pasti satu peletakan yang mengejutkan. Peletakan jawatan yang mengejutkan bagi seluruh Malaysia. Mungkin rasanya mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Saudara-saudara, disahkan daripada artikel FMT bertarik 24 Ogos 2024. Sudah pasti kalau mana-mana organisasi, mana-mana sesuatu kumpulan ataupun organisasi besar maupun organisasi kecil, bahkan kalau ada parti politik, peletakan jawatan kepada ketua, kepada organisasi itu, pasti satu perkara yang mengejutkan. Tak kisahlah kenapa beliau dipecat, tapi kalau seorang pemimpin itu letak jawatan, digugurkan, dipecat, pasti ada penyebabnya. Dan yang terkini, saudara-saudara, kita dikejutkan. Norza letak jawatan Presiden BAM. Timbalan Presiden V. Subramaniam dilantik sebagai pemangku Presiden BAM. Muhammad Norza Zakaria secara rasmi meletakkan jawatan Presiden Persatuan Badminton Malaysia berkuat kuasa hari ini, bertarik 24 Ogos 2024. Beliau berkata, keputusan tersebut diterima ahli majlis BAM pada mesyuarat majlis badan induk itu. Sehubungan itu, Timbalan Presiden V. Subramaniam dilantik sebagai pemangku Presiden BAM menurut bernama. Satu yang mengejutkan saya adalah disebutkan di sini salah satu menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Norza yang menrajui BAM sejak 2017 pada Disember lalu mengumumkan hasrat melepaskan jawatannya, malah menamakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz sebagai pengganti. Saudara-saudara, kalau Tengku Zafrul dilantik menjadi Presiden BAM kerana Norza yang menerajui BAM sejak 2017 pada Desember lalu telah membuat kenyataan dan mengumumkan hasrat untuk melepaskan jawatannya dan juga menamakan Zafrul, yaitu Tengku Zafrul, sebagai pengganti. Bagaimanapun, selepas dipujuk Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh, beliau setuju untuk kekal sehingga selepas Sukan Olimpik Paris. Pada sidang media, selepas mesyuarat ahli majlis BAM di Akademi Badminton Malaysia, Norza berkata selepas ini, beliau akan menumpukan tugas di peringkat antarabangsa.
Bagi saya ini pasti satu peletakan jabatan yang mengejutkan ramai, mungkin termasuk kepimpinan politik di Malaysia. Apa komen Anda?